ini sedikit sekelumit sejarah antara Masjid Al-Haram dengan Masjid Al-Aqsa. Di zaman Rasulullah yang Nabi diperjalankan ke Masjid Al-Aqsa daripada Masjid Al-Haram sebagai simbol kepada penyatuan ajaran yang dibawa oleh junjungan Nabi besar Muhammad dengan nabi-nabi yang sebelum baginda Rasulullah, yang diakhiri dan ditutup oleh agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu Masjid Al-Aqsa masih berada di bawah kuasa Romawi atau Kristen yang jatuh ke tangan kaum muslimin di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Tanpa berlaku pertumpahan darah, diserahkan kunci Baitul Maqdis bulat-bulat oleh padri-padri Kristen kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi ada satu sejarah atau sebab kenapa mereka kaum Kristen yang memegang kunci Baitul Maqdis diserahkan bulat-bulat tanpa berlaku pertumpahan darah kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar ketika perluasan negara itu sudah mulai meluas termasuk ke kawasan Syam atau Baitul Maqdis, maka Sayyidina Umar diminta untuk datang oleh padri untuk diserahkan kunci Baitul Maqdis kepada kepada kaum al-mukminin. Nak diserahkan langsung ke tangannya, tak nak wakilnya, naibnya, tak nak siapa, nak Amirul Mukminin sendiri. Sayyidina Umar pada waktu itu, karena ini adalah sebagai satu amanah daripada Rasulullah yang memberitahukan akan tersebarnya agama ini sampai ke Baitul Maqdis, Sayyidina Umar dinasihatkan oleh penasihatnya untuk memakai baju yang megah dan mewah, atau baju raja lah kalau boleh nak dikatakan. Dipakai baju itu oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian dia berkata, angkartu nafsi, macam tak kena aku pakai baju macam ni, tak cocok nak pakai baju macam ni. Bagi baju aku yang tadi aku pakai itu baju yang biasa dipakai oleh beliau. Baju yang dipakai oleh beliau kebiasaannya itu adalah baju biasa yang dipakai oleh kaum muslimin, yang terkadang ada koyak-koyak pun dijahit sendiri, yang tak dapat dijahit ditampal dengan kain yang lain, kemudian ditutup lubang daripada baju Sayyidina Umar bin Khattab. Baju itu yang dipakai untuk membuka Baitul Maqdis. Dia berkata yang kata-kata itu cukup masyhur dan sepatutnya menjadi teras kepada semua umat Islam untuk meraih kejayaan dan kemuliaan yang Allah memang muliakan orang Islam dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dia berkata, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma ibtaghaina al-izzata bighairihi adhallana Allah. Kita ini satu bangsa, satu kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Kalau kita mencari kemuliaan selain dengan apa yang Allah jadikan kita mulia, selain dengan ajaran dan tuntutan Islam itu sendiri, Allah akan hina kita. Awalnya dia nak pakai baju, nak tunjuk baju hebat, mewah, apa semua. Tapi dah nak tunjuk mewah ini, adakah kemewahan itu yang menjadi kemuliaan, nilai value kepada seseorang? Tentunya tidak. Justru khawatir takabur dengan baju yang dipakainya, makanya ditukar baju yang lama, dipakai baju itu. Dalam perjalanan dia menaiki dengan hamba sahayanya atau budaknya atau pembantunya, silih berganti menaiki transport daripada Madinah menuju kepada Baitul Maqdis. Sehingga tiba giliran masa nak sampai kepada Baitul Maqdis, tiba giliran pembantunya yang menaiki transport Sayyidina Umar bin Khattab, tukar driver lah kalau boleh nak kata macam tu. Kata pembantunya mengatakan, ya Amirul Mukminin, ini dah nak masuk Baitul Maqdis. Kamu Amirul Mukminin, kamu sepatutnya yang menunggangi transport ini, jangan saya, karena kamu Amirul Mukminin, ketua negara. Kata Sayyidina Umar mengatakan, giliran ini di giliran kamu yang menaik, maka kamu berhak untuk menaiki dan saya tetap akan berpegang kepada giliran saya. Menghampiri pada Baitul Maqdis, padri-padri itu sedang menunggu kedatangan Sayyidina Umar bertanya, yang mana satu Amirul Mukminin, yang naik atau yang jalan kaki? Diberitahu oleh
kaum muslimin yang sudah menunggu di situ, yang jalan kaki. Satu sifat dah betul. Sampai Sayyidina Umar menghampiri kepada Baitul Maqdis, dihampiri oleh beberapa padri, dan di situ ditengok bajunya, ternyata ada beberapa tampalan pada baju, baru kunci itu diserahkan. Kalau kurang tampalan yang ada pada baju kamu, aku tak akan bagi ini kunci kepada kamu. Sebab sifat orang yang akan membuka Baitul Maqdis yang diceritakan dalam kitab-kitab mereka adalah akan datang dengan pembantunya yang naik, itu adalah pembantunya, ketuanya yang berjalan kaki pakai baju bertampal, dan dah ada dalam kitab mereka pula pada berperang. Terus dibagi macam tu. Dengan jiwa seperti Sayyidina Umar bin Khattab, ini Baitul Maqdis akan kembali ke tangan umat Islam. Tapi kalau masih yang digunakan adalah mencari selain daripada apa yang Allah muliakan kita dengannya, maka tak akan Baitul Maqdis akan kembali ke tangan umat Islam. Akan tetap tergantung macam itu. Pada akhirnya akan jatuh juga. Ini janji Allah, memang Baitul Maqdis akan kembali ke tangan umat Islam. Tapi kepada siapa? Di zaman siapa? Orangnya macam mana? Orang yang seperti Sayyidina Umar bin Khattab, itulah yang akan memegang kepada Baitul Maqdis di akhir zaman nanti. Masuk Baitul Maqdis, sebelum apa-apa dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, yang dicari pertama oleh beliau, di manakah mihrab? Tadi ada beberapa mihrab yang ditunjukkan di situ. Baitul Maqdis yang dahulu adalah mihrab, tempat ibadahnya, dan itu adalah mihrab pertama yang dijadikan tempat untuk salat pada waktu itu, menjadi, maaf cakap, tumpukan daripada sampah-sampah yang hasil daripada kekejaman Bukhtanasar, Raja Persia dahulu, yang membantai ramai daripada kaum Yahudi, dan juga menodai tempat-tempat suci kaum Yahudi atau Bani Israel, termasuk Baitul Maqdis. Yang diletakkan di situ adalah tempat-tempat sampah. Di situ Sayyidina Umar sendiri dengan kaum muslimin membersihkan Baitul Maqdis, dan dicari pertama, mihrab pertama yang dibina. Disitulah Sayyidina Umar salat 2 rakaat, mihrabnya Nabi Allah Daud alaihi salam. Disitulah dilakukan salat oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini kronologi berkenaan dengan Masjid Al-Aqsa. Tapi yang ingin saya sentuh sekali lagi, kembali kepada soalan yang saya tanyakan, kenapa Allah memperjalankan Nabi dalam Isra-Nya lalu pergi Baitul Maqdis? Tak cukup Baitul Maqdis saja. Dalam perjalanannya itu, dalam Sahihul Bukhari diberitahukan kalau perjalanan Nabi ini singgah ke kubur Nabi Musa. Pada masa yang sama, Nabi singgah ke tempat kelahiran Nabi Isa. Dalam perjalanannya naik Burak, kemudian kata Jibril, ya Muhammad, inzil huna, turun ke sini dan salat 2 rakaat. Nabi salat, diberitahukan, tahukah kamu di mana kamu salat? Nabi menjawab, Allah yang tahu. Dijawab oleh Jibril bahwasanya ini adalah tempat Nabi Isa, tempat kelahiran Nabi Isa, Baitul Lahmin atau Bethlehem, nama kawasan di mana dilahirkan Nabi Isa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Pada masa yang sama, baginda beritahu, saya ketika berjalan dalam peristiwa Isra, saya lalu di kubur Nabi Musa. Kawasan kubur Nabi Musa itu adalah di tempat namanya Al-Kathib Al-Ahmar, atau dekat dengan Kathib Al-Ahmar. Kathib, tumpukan pasir. Al-Ahmar, warnanya merah. Dalam Sahih Bukhari. Lalu baginda beritahu, kalau kamu masa itu bersama dengan saya tunjuk kamu di mana kubur Nabi Musa. Kita nak tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kamu beritahu kepada sahabat dan umatmu, kalau kamu wahai sahabatku bersama dengan aku, ku tunjuk kubur Nabi Musa?
Nak tengok je berapa saiznya kubur Nabi Musa? Nak tengok, ini kubur Nabi Musa. Itu je. Rasulullah tidak menunjukkan kepada satu perkara, melainkan ada hikmah yang terbesar. Setiap tunjuk ajarnya mengandungi hikmah yang membawa kesempurnaan iman. Beliau Nabi, beliau Rasul. Ajarannya membawa kita kepada Allah. Kalau di dalam tunjuk kubur itu adalah untuk kita menyembah kubur, sebagaimanapun orang banyak mendakwa kepada seorang ziarah kubur seakan-akan menyembah kubur ataupun memuja kepada kubur. Buat apa Nabi nak tunjuk kepada umatnya kubur Nabi Musa? Saya tidak yakin kalau Rasulullah bagi tahu seperti itu supaya nak tahu saiz. Tak mungkin. Atau nak tunjuk saja tanpa ada makna yang Nabi mahukan daripada situ, supaya umatnya sepanjang zaman tahu kedudukan orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Marartu bi Musa, saya dapati Musa di kubur Nabi Musa. Saya dapati dia sedang solat di kuburnya. Siapa yang beritahu ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, macam mana dia solat? Kuburnya kan kecil kan? Dia berdiri ke, duduk ke, berbaring ke? Soalan yang tak boleh dimasukkan. Ini alam barzakh. Soalan itu kalau nak ditanya kepada manusia yang hidup atas dunia ini mungkin, sebab manusia kalau nak salat mesti ada berdiri, ada ruku. Ini alam barzakh. Nak tahu macam mana alam barzakh? Keadaannya macam mana? Kita kalau masuk sana baru kita. Tapi yang pastinya tak sama dengan alam dunia. Nak mengukur alam barzakh dengan alam dunia satu kesilapan besar. Saya dapati beliau sedang salat, kata baginda Rasulullah. Lepas tu jumpa pula dekat Masjid Al-Aqsa. Itu Kathib Al-Ahmar, di luar Masjid Al-Aqsa, jauh. Di Masjid Al-Aqsa Nabi Musa ada pula di situ bersama dengan Rasulullah SAW, dan Nabi SAW menjadi imam, Nabi Musa dan semua para anbiya berada di belakang Nabi SAW. Nabi menjadi imam, Nabi Musa ada di Masjid Al-Aqsa. Tadi ada masjid kubur. Macam mana boleh ada di Masjid Al-Aqsa? Yang lebih pelik lagi, jumpa pula di langit yang kelima. Bukankah dalam Sahih Bukhari diberitahu baginda Rasulullah pergi naik jumpa dengan Allah, jumpa dengan Nabi Musa. Wahai Muhammad, berapa diwajibkan salat kepada kamu? Dibegitu 50. Kata Nabi Musa, umatmu tak akan mampu. Aku dah pada pengalaman dengan umat aku. Minta keringanan, diskaun daripada Allah SWT. Nabi balik bagi di 10. Jumpa lagi dengan Nabi Musa di langit yang keberapa? Yang kelima. Nabi Musa sebenarnya di mana? Dikuburkah di Masjid Al-Aqsa atau di langit yang kelima? Alam barzakh yang tak boleh diukur dengan kita punya minda karena kita berada di alam dunia. Hakikatnya, realitinya, alam barzakh adalah alam yang berbeza dengan alam dunia. Baginda Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya, Ya Rasulullah, bagaimana saya benar berselawat kepada engkau? Kata sahabatnya, sementara engkau sudah meninggal dunia. Nabi suruh berselawatlah kamu kepada aku, sesungguhnya selawat kamu itu akan sampai kepada aku. Kata sahabat bertanya, Ya Rasulullah, macam mana nak bersalawat kalau engkau sudah meninggal dunia? Kata baginda Rasulullah, bumi ini, tanah ini diharamkan oleh Allah untuk memakan jasad para anbiya. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya al-anbiya ahya'un fi kuburihim. Para anbiya itu hidup di dalam kubur mereka. Idan dalam perjalanan yang akan kita pergi itu daripada kubur-kubur para anbiya, mereka adalah sebagaimana yang memberitahukan kepada kita yang tak pernah berdusta dan tak pernah luput cakapnya, bagi tahu kalau para anbiya hidup di dalam kubur mereka. Macam mana hidup? Allahu alam. Itu alam barzakh, kita tak boleh nak ukur. Itu alam yang Nabi bagi tahu mereka hidup. Kita percaya mereka hidup. Sebab itu tuntutan iman kita kepada Allah. Kalau setiap keimanan mesti diukur dengan akal, macam mana kita nak percaya surga itu ada, neraka itu ada, sirat itu ada, mizan itu ada? Kita pernah tengok pun.
Dan perkara yang gaib memerlukan kepada kita keimanan. Nabi bagi tahu seperti itu, kita percaya.